satu hukum tajwid. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita bincang pada pagi ni dalam 5 minit ataupun 10 minit mengenai mad lazim. Ya, hukum mad lazim. Saya tengok saya punya mouse. Okey, apakah yang dikatakan dengan mad lazim? Hukum mad ada banyak dan kita telah bincangkan beberapa hukum yang lalu. Jadi kita nak tengok pada pagi ini ya, apakah dikatakan dengan hukum mad lazim. Okey, kita tengok dia punya makna dulu. Mad lazim, okay, yang pertama sekali adalah perkataan mad. Okey, pertamanya perkataan mad. Dia tak nak keluar Kejap-kejap tuan-tuan. Minta maaf sekejap. Okey. Jadi yang pertama sekali adalah perkataan mad. Apakah maksud mad? Yang telah kita dah belajar sebelum ini, mad maksudnya panjang. Okey. Lazim, makna perkataan lazim, apa maksud perkataan lazim? Di sini lazim. Baik. Lazim yang saya rujuk dalam satu dua kitab mengenai ilmu tajwid ni, di antaranya Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal yang di bahagian bawah ni. Tuhfatul Atfal. Baik. Lazim ni maksudnya para ulama qiraah. Ulama qiraah ni maksudnya ulama yang pakar dalam bidang pembacaan Al-Quran. Namanya ulama qurra ataupun ahli qiraah. Kalau ulama yang pakar dalam bidang hadis, kita sebut al-muhaddithun, al-muhaddithin. Kalau ulama yang pakar dalam bidang fiqh, kita sebut sebagai fuqaha. Maka ulama dalam bidang hukum tajwid ni, membaca Al-Quran ni kita sebut sebagai qurra. Ulama qurra. Ulama yang mahir, yang menjadi pakar rujuk dalam bidang pembacaan Al-Quran. Makhraj huruf, hukum-hukum tajwid. Ya? Maka para ulama ahli qiraah ataupun ulama qurra sepakat untuk memanjangkannya. Memanjangkan bacaan hukum tersebut lebih daripada 2 harakat. Dan mereka sepakat menyatakan bahawa panjang bacaan mad wajib ini adalah 6 harakat. Jadi lazim ni maksudnya, lazim para ulama qurra kata mad ini, hukum mad ni dia kena panjang lebih daripada 2 dan panjangnya adalah 6 harakat. Itu maksud lazim. Okey? Baik. So dari segi yang tadi itu dari segi bahasa. Sementara dari segi istilah, kalau kita ambil dalam kitab Tuhfatul Atfal, dinyatakan bahawa mad lazim adalah apabila terdapat sukun asli. Sukun ni tanda bulat tu, mati sebab pen saya pagi ni tak dapat nak tulis. Saya cuba tulis kan.
Tak dapat untuk tulis. Tak apalah tuan-tuan ya. Okey. Apabila terdapat sukun yang asli setelah huruf mad. Itu maksud mad lazim. Setelah huruf mad ada berapa? Ada 3. Alif, waw, ya. Setelah huruf mad, selepas huruf mad, ada huruf yang mana baris huruf itu adalah sukun asli. Maksudnya baris dia memang mati kan, daripada asal. Dia tak berbaris fathah, kasrah, dhammah. Baris dia adalah memang berbaris mati, sukun. Itulah yang dikatakan sebagai mad lazim. Saya ulang ya. Apabila huruf mad ataupun apabila selepas huruf mad ada huruf yang berbaris mati. Dan baris mati itu adalah mati yang asli. Ya. Dan dia berlaku sama ada ketika kita baca wasal, sambung, ataupun kita baca waqaf, semasa berhenti. Okey, ini maksud mad lazim. Key point dia adalah selepas huruf mad, huruf alif, waw, ya, terdapat huruf yang mati, berbaris mati. Okey. Baik. Mad lazim, tuan-tuan dan puan-puan, mad lazim ada 2 jenis. Yang pertama, mad lazim kalimi. Mad lazim yang berlaku pada kalimah, berada dalam kalimah, satu kalimah. Dan yang kedua, mad lazim harfi. Mad lazim yang berlaku pada huruf. Okey, tak apa. Jangan pening-pening dulu. Okey, kita faham mad lazim ni ada 2 jenis. Yang pertama kalimi dan yang kedua harfi. Baik. Ya. Kalimi dan harfi, dua-dua ini dipecah kepada 2 pula. Iaitu yang pertama mad lazim kalimi mukhaffaf dan yang kedua mad lazim kalimi musaqqal. Itu kalau kalimi. Sama juga dengan mad lazim harfi pun ada 2 pecahan. Mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi musaqqal. Okey, yang ni kita ambil secara general. Jadi, pada pagi ni kita nak bincang satu je dulu. Kalau bincang banyak-banyak nanti serabut kan. Kita perlahan-perlahan belajar satu je. Kita nak belajar hari ni mad lazim kalimi mukhaffaf. Dan besok kita belajar mad lazim kalimi musaqqal. Hari ni ambil mad lazim kalimi mukhaffaf. Okey, boleh ya? Tuan-tuan bayangkan mad lazim ada 2 jenis, satu kalimi, satu harfi. Untuk hari ni kita belajar mad lazim kalimi tapi jenisnya mukhaffaf. Okey, baik. Ya. Apakah yang dikatakan mad lazim kalimi mukhaffaf? Ni saya bagi point dia ni. Okey, yang pertama mad lazim yang berada dalam kalimah. Ya, mad lazim ini dia berlaku dalam satu kalimah. Dia tak boleh melibatkan 2 kalimah. Ya, dia mesti dalam satu kalimah. Okey.
Yang kedua, mad lazim kalimi mukhaffaf ni berlaku apabila huruf mad bertemu huruf yang sukun yang tiada tanda sabdu. Ya, huruf mad alif, waw, ya bertemu dengan huruf yang sukun. Selepas huruf mad tu ada satu huruf dan huruf ni dia mati. Ya, dan tidak ada tanda sabdu. Dia mati, tanda bulat lah, mati. Maka panjang bacaan hukum mad lazim ni 6 harakat. Dan yang akhir sekali, mad lazim kalimi mukhaffaf dalam Al-Quran hanya ada pada 2 tempat sahaja. Dalam seluruh Al-Quran hanya ada pada 2 tempat sahaja. Kedua-duanya dalam surah Yunus. Tempat yang pertama ayat 51, tempat yang kedua ayat 91. 2 tempat ni je. Jadi kita nak faham yang tu. Mad lazim, kalimi mukhaffaf dalam Quran ni hanya ada pada 2 tempat. Dua-dua tu dalam surah Yunus. Okey. Inilah perkataannya dalam surah Yunus. Perkataan di sini kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, dia tak keluar saya punya ni. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan dekat sini, huruf alif ni, okey, huruf alif adalah huruf mad. Kan alif kan huruf mad kan? Alif, waw, ya. Jadi huruf alif adalah huruf mad. Okey. Selepas huruf alif, ada huruf lam. Lam ini, dia tandanya adalah mati. Alif ni huruf mad ni. Huruf mad. Lepas huruf mad yang alif ni, jumpa dengan huruf lam. Lam ni adalah tanda mati. Maka dia jadi mad lazim kalimi mukhaffaf. Maksud mukhaffaf tu kita baca dengan bacaan yang ringan, tak perlu ditekankan. Yang mukhaffaf ni maksudnya diringankan bacaannya. Okey, kalau tengok ayat kan dalam surah Yunus yang atas ni, yang ni ayat 51 dan yang bawah ni ayat 91. 2 tempat ni tuan-tuan. Inilah perkataannya. Tak ada yang lain lagi. Okey. Macam mana nak baca dia? Bacanya yang pertama 6 harakat. 6 harakat. Jadi al-ana. Dia kan baca ringan je kan? Dia baca ringan je. Al-ana. Al-ana. Itu cara bacaannya. Okey, kalau ayat yang ke-51 ni, al-ana wa qad kuntum bih. Dia al-ana wa qad kuntum bih. Ini ayat yang ke-51. Okey, ayat yang ke-91, al-ana wa qad asaita. Panjang pada a tu. Al-ana wa qad asaita. Ini namanya mad lazim kalimi. Sebab apa kalimi? Dia berlaku dalam satu kalimah. Mad lazim kalimi
dia mesti berlaku dalam satu kalimah. Apa kalimah dia? Kalimah al-ana. Okey, sebab apa namanya apa ni musaqqal, sebab apa namanya harfi mukhaffaf? Sebab selepas mad, ni huruf mad, ni huruf mad, selepas huruf mad ada huruf yang mana huruf itu berbaris mati, berbaris sukun, maka dia jadi mad lazim kalimi mukhaffaf. Okey. Boleh jelas tak tuan-tuan? Besok kita masuk mad lazim kalimi musaqqal. Ni macam dulu mukhaffaf. Okey, ada soalan apa-apa? Boleh jelas tentang hukum mad lazim ni? Tak ada Jadi insya-Allah besok kita ulang sekali lagi sebelum kita masuk dengan musaqqal. Insya-Allah kita sama-sama faham, sama-sama memahami, dan bila kita faham, insya-Allah bacaan kita akan jadi lebih baik, lebih sempurna. So saya rasa itu saja. Insya-Allah sambung pada pagi besok. Sekian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.